Hi guys, welcome to our channel Happy Family Malaysia. Tolong subscribe dan like dan klik the bell button untuk more updates. Okay, jom pergi dalam video. Okay, hari ni kita akan tengok pasal Tan Sri Tony Fernandez, iaitu owner Air Asia, kehidupan dan pendidikan awal dia dan bisnes dia semua lah. Okay, jom pergi dalam video. Anthony Francis Fernandez dilahirkan di Kuala Lumpur pada 30 April 1964. Berbapakkan seorang lelaki India berasal dari Goa, India. Ibunya yang berasal dari Melaka mempunyai darah campuran India, Malayali dan Asia Portugis. Sewaktu kecil, beliau selalu mengikut ibunya menjual Tupperware. Beliau mendapat pendidikan awal di The Alice Smith School di Kuala Lumpur pada usia 12 tahun. Beliau menyambung pelajaran ke sebuah sekolah berasama di Epsom College, England. Setelah tamat sekolah menengah, beliau ke London School of Economics LSE untuk program matrikulasi dan menamatkan pelajaran di universiti yang sama dalam ijazah sarjana muda perakaunan. Karier profesional sebelum Air Asia. Apa Tony Fernandez buat sebelum karier profesional dia? Setelah tamat pengajian universiti kan, Tony Fernandez ni bekerja di Virgin Atlantic sebagai seorang auditor. Dia buat audit lah. Dan kemudian menjadi seorang eksekutif kewangan di Virgin Records milik Richard Branson di London dari tahun 1987 sehingga 1989. Beliau kemudian berjaya menjadi salah seorang ahli accountant profesional melalui Association of Chartered Certified Accountants ACCA pada tahun 1991 dan menjadi ahli fellow pada 1996. Buat masa kini, beliau juga merupakan seorang ahli Institute of Chartered Accounts in England and Wales, iaitu ICAEW. Tony merupakan bekas eksekutif di Warner Music Malaysia dan pernah mengetahui Warner Music sebagai naib presiden bagi kawasan Asia Tenggara pada tahun 1992 hingga 2001. Apabila Time Warner ni mengumumkan pergabungan dengan America Online, beliau meninggal syarikat itu untuk belajar impiannya memulakan syarikat penerbangan tambang murah. Permulaan bersama Air Asia, guys. Okey, Air Asia. Sejak kecil, Tony mempunyai untuk melakukan syarikat penerbangan sendiri. Ketika berusia 6 tahun, beliau menceritakan kepada bapa tentang impian beliau untuk memulakan sebuah syarikat penerbangan. Namun bapa beliau yang merupakan seorang doktor perubatan mendidik dengan berkata, "Sekiranya kau jadi lebih dari seorang doorman di hotel pun aku juga gembira." Setelah lama berkenalan di United Kingdom, Tony akhirnya pulang ke Malaysia dengan hasrat untuk menemukan sebuah syarikat penerbangan tambang murah. Beliau menceritakan idea tersebut pada teman rapatnya iaitu Dato' Kamarudin Maranam untuk merupakan bekas lagi tahan sebuah bank pelaburan. Kini beliau merupakan pengarah eksekutif Air Asia. Tony bersama Kamarudin bersetuju untuk bersama memulakan syarikat penerbangan dan mereka bersama menggunakan wang simpanan masing-masing dan berjaya mengumpul modal permulaan sebanyak 1 juta. Beliau masih ingat lagi tarikh tersebut iaitu Mei 2001. Mereka berdua kemudian menjemput sahabat karib mereka daripada industri muzik iaitu Aziz Bakar untuk bersama. Melalui bantuan Datuk Fahmin A. Rajab, beliau berjaya jumpa dengan bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Yatun Mahathir pada Oktober 2001 daripada bermula dari kosong untuk menyelesaikan Tony untuk membeli sebuah syarikat penerbangan sedia ada kerana kerajaan sudah tidak lagi mengeluarkan lesen bagi syarikat penerbangan pada tahun ini. Pada 8 September 2001, Tony membeli Air Asia Sdn Bhd daripada DRB Haikon Berhad menerusi Tune Air Sdn Bhd dan menjadi CEO syarikat tersebut. Pengambilan alih Air Asia dan Tune Air datang bersama sebuah pakej iaitu 2 buah Boeing 737 yang usang. Lebih kurang 200 orang pekerja serta hutang sebanyak 20 juta dengan Malaysia Airlines Berhad, Malaysia Airport Holdings dan Petronas. Tony Fernandez mempunyai banyak pengalaman dalam bidang perakaunan dan muzik, namun bidang penerbangan adalah sangat asing bagi beliau. Seorang yang berani mencuba demi mencapai cita-cita, beliau meneruskan hasrat untuk bersama Air Asia walaupun beliau tahu Air Asia datang dengan satu bebanan iaitu hutang yang sangat banyak. Cabaran kedua tu hutang yang banyak. So keputusan membeli syarikat berasal ini dilihat sebagai tindakan kurang bijak oleh pihak ramai kerana hutang yang terpaksa ditanggung beliau. Beliau sanggup mencatatkan rumah kepada bank dan menguruskan wang simpanan demi menyelesaikan hutang dan menstabilkan syarikat tersebut.
Tony percaya bahawa pelanggan di AirAsia akan menggunakan khidmat syarikat yang baru diambil alihnya itu sekiranya beliau bakal menyediakan servis yang baik dengan harga yang patutan. Selepas mengambil alih AirAsia, Tony dan rakan-rakan diberi masa 6 bulan oleh kerajaan untuk menyelesaikan kesemua hutang tertunggak dengan model yang terhad. Mereka sangat terbesar. Cabaran ketiga, insiden 9/11 baru berlaku ketika AirAsia mula beroperasi. Beliau mengambil alih AirAsia pada 8 September 2001. 3 hari kemudian, suatu insiden yang sangat dahsyat melibatkan industri penerbangan telah berlaku. Insiden 9 hari bulan November di Syarikat Amerika Syarikat menyebabkan ramai netizen di seluruh dunia takut untuk menaiki kapal terbang, takut akan serang penangan asalan. 3 hari lepas serangan itu, jumlah kapal terbang menurun sebanyak 2.7 dan tidak pulih untuk beberapa tahun. Keadaan yang tidak menentu akibat serangan ini boleh mematahkan semangat bagi sesiapa saja yang baru cuba berjinak dengan operasi perindustrian penerbangan. Namun Tony bukan orang yang mudah patah semangat. Beliau seorang yang sangat berani dan mengambil risiko membeli AirAsia yang sudah bermasalah. Tidak ramai pihak dari industri penerbangan dapat melihat apa yang beliau lihat maupun mempunyai keberanian seperti beliau untuk mengubah nasib AirAsia. Strategi AirAsia menghadapi cabaran dan rintangan. Walaupun tidak ada pengalaman dalam industri ini, semangat beliau mengatasi segala masalah di depan mata. Menurut Tony, insiden bukanlah bala maut, namun satu kejadian membantu AirAsia. Selepas insiden tersebut, kos pajakan kapal terbang turun mendadak sebanyak. Disebabkan itu, MAS terpaksa membuang ramai pekerja kerana kekurangan bintang pelanggan dan menaikkan. Jadi, walaupun staf yang malaman di MAS sudah sedia untuk bekerja di AirAsia, beliau percaya rakyat Malaysia akan menggunakan servis penerbangan murah yang boleh menggunakan masa perjalanan serta menjimatkan wang. Pelaksanaan pengurusan kontrak tersebut berdaya dengan bantuan seorang rakan beliau iaitu Dato' Nasir Abdul Kasim. Kontrak tersebut tidak disambung walaupun telah dilaksanakan dengan jayanya kerana disedar kepada MAS. Bagi Tony, beliau sangat bangga kerana kejayaan AirAsia adalah kerana usaha mereka sendiri tanpa bantuan subsidi daripada kerajaan. Tiada yang istimewa tentang AirAsia. Sesiapa pun boleh melakukan dengan syarat mempercayai asas yang kuat. Kini, setelah 16 tahun berusaha, Tony dan rakan-rakannya berjaya membuktikan syarikat Malaysia bersanding dengan syarikat luar mampu ditanding di pentas antarabangsa dan mengubah landscape industri penerbangan dengan selaras dengan misi syarikat tersebut ialah now everyone can fly. Ya, sekarang kan kita punya Malaysia ni, MAS ke airlines ke semua airlines tu AirAsia adalah cheapest lah, because everybody know that. Tapi memanglah berbaloi ambil AirAsia safety ke everything ke, memang belah itu je pasal kisah Tony Fernandez pasal AirAsia guys. Apa yang nak pesan kalau ada dream tu memang look forward to it, jangan just diam-diam and then if anything happen, take it positively guys. Okay, that's all for the video today guys. Don't forget to like, subscribe dan share, and ajak kawan-kawan masuk channel ni, subscribe, like dan watch the video pasal Tony Fernandez guys. Have fun guys, thank you, bye.